Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk perjumpaan Kelab Keselamatan Jalan Raya pada 7 September 2021 SK Camp Terindak 1. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan aktiviti dengan mengenali jenis-jenis lesen memandu. Untuk tahap sekolah rendah, kita akan mengenali beberapa jenis lesen memandu. Di sini ada 3 jenis lesen memandu yang perlu kita semua ketahui. Pertama ialah learner driving lesson. Okay. Learner driving lesson ini ialah lesen belajar. Okay. Lesen untuk pelajar memandu. Okay. Kemudian yang kedua ialah lesen probation driving lesson, iaitu lesen percubaan. Okay. Lesen percubaan iaitu setelah habis tempoh untuk lesen belajar, setelah lulus kita akan dapat probation driving lesson. Dan yang ketiga ialah competent driving lesson. Competent driving lesson ini ialah lesen penuh. Jadi kita cuba teruskan dengan mengenali setiap jenis lesen. Okay, lesen yang pertama ialah lesen L yang kita kenali sebagai lesen L. Okay, lesen L ini bermaksud L for learner. Learner driving lesson. Okay. Dia diperoleh oleh pelajar sekolah memandu. Okay, lesen ini hanya membenarkan pemegang lesen mengendalikan kenderaan yang memaparkan plat L yang dimiliki oleh pemandu di bawah pengurusan guru sekolah memandu. Kita tak boleh letak tanda L ni dekat kereta ayah kita ke, mak kita ke. Lesen L ni hanya untuk kereta sekolah memandu. Okey. Bagi pemegang lesen motosikal, mereka dibenarkan menunggang motosikal tanpa berbonceng. Okey. Kadang-kadang kita tengok ada juga motosikal yang ada lesen L. Okey, untuk motosikal dia dibenarkan bawa, tapi tak boleh ada orang yang bonceng belakang. Okey, dibawa seorang sahaja. Okey, dibawa diri dia sahaja. Okey. Alright, lesen boleh diperbaharui setiap 3 atau 6 bulan dengan tempoh 2 tahun. Maksudnya, kalau dia dah dapat lesen L, untuk dia dapatkan lesen P, dia dalam masa 3 bulan atau 6 bulan. Kalau tak dapat lesen P, dia kena perbaharui lesen L dia. Okay, lesen L ni dia ada tamat tempoh dia. Maksimum 2 tahun. Lepas 2 tahun, dia kena buat semula balik. Maksudnya dia kena pergi belajar balik, dia kena pergi buat ujian semula untuk dapatkan lesen L. Okay. Alright, kita terusnya ialah lesen P. Lesen yang kita selalu lesen P ni, orang cakap lesen percubaan. Okay, sebenarnya percubaan bermaksud P ini bermaksud probation. Okay, iaitu percubaan lah. Okay, probation driving lesson. Okay, diperoleh pemandu baru yang lulus ke semua prosedur pembelajaran dan ujian memandu. Maksudnya bila dia dah lepas ujian memandu semua, kemudian dia lulus, dia akan dapat lesen P. Okay, tapi lesen P ni dia tertakluk kepada sistem mata demerit 10 mata kejarah. Kejarah ni apa? Keselamatan jalan raya. Okay. Di mana mata ditolak mengikut jenis kesalahan trafik. Maksudnya kalau kita ada pegang lesen P, okay, kita tak boleh ada melakukan kesalahan-kesalahan jalan raya. So kalau kita ada melakukan kesalahan jalan raya, mata dia akan ditolak daripada 10. So kalau bila sebelum habis lesen P, kita kurang daripada, maksudnya kita dah kurang dah lesen 10 mata ni, atau habis ke apa ke, kita tak dapat lesen penuh. Kita kena ulang balik lesen P ni. Okay. Alright. Pemandu percubaan wajib melekatkan plat lesen percubaan pada bahagian depan dan belakang kenderaan. So, sebab tu kita tengok kadang-kadang ada kereta ada tanda P. Kan? Satu dekat depan, satu kat belakang. Okay. Ini menunjukkan pemandu dia mempunyai lesen P. Lesen percubaan akan dinaik taraf kepada lesen kompetent sepenuh selepas 2 tahun. Maksudnya kalau dia dah dia mata dia okey, mata demerit ni okey, selepas 2 tahun dia akan dapat lesen
penuh. Okey, apa itu lesen penuh? Okey, lesen penuh ni lah kita panggil competent driving lesen. Yang ini dia tak ada tanda lah. Okay, dia tak ada tanda dekat mana-mana, tapi kita akan dapat lesen penuh, lesen yang macam kad pengenalan tu. Okey, yang kat situ dia akan tunjukkan kita apa kita punya jenis kelas memandu kita. Okey, kita akan dapat lesen dekat situ. So, lesen komputer ni lah lesen memandu penuh yang dinaik taraf dari lesen percubaan selepas 2 tahun. Pemegang lesen CDL tertakluk kepada sistem mata demerit 15 mata kejara sebelum lesen mereka digantung atau dibatalkan. Maksudnya dekat sini, walaupun kita dah dapat lesen penuh, lesen kita tu boleh digantung atau dibatalkan kalau kita kurang mata daripada 15. Maksudnya bukan kurang mata 15. 15 mata kita ni habis. So, katalah contoh kita accident ke, kita langgar lampu merah ke, kan, kita langgar orang ke. So, benda tu akan ditolak. Okay, jadi bila kita tolak, banyak kali buat kesalahan, akhirnya mata ni dah tak ada. So, bila dah tak ada, kita tak boleh perbaharui lesen. So, kalau nak perbaharui lesen, adalah denda-denda yang kita kena lakukan. Ataupun kita kena buat semula lesen baru. Okay, so rugilah kan. So, lesen memandu boleh diperbaharui setiap 1 atau 2 tahun atau 3 atau 5 tahun. Maksudnya, kita boleh perbaharui lesen kita tu, okay, setiap tahun ke, ataupun setiap 2 tahun ke, atau setiap 3 tahun, atau setiap 5 tahun. Okay, bergantung pada kita punya bajet lah. Okay, maksudnya berapa duit kita ada hari tu, kita nak perbaharui. Okay, sebab sekarang ni sudah mudah untuk ingat tarikh perbaharui lesen, iaitu tarikh hari jadi kita. Okay, so maksudnya kita tahulah kalau hari jadi kita je, maknanya kita kena perbaharui lesen. Okay, macam saya akan perbaharui lesen saya untuk tahun ni nanti. Okay, alright. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, semoga awak mendapat sedikit pengetahuan ataupun lebih maklumat tentang lesen yang ada di Malaysia. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.